Hai, saya Fatina Nazia binti Amran. Kita pergi kepada strategi yang seterusnya ialah selepas kelahiran. Intervensi perubatan dilakukan sebaik sahaja bayi itu dilahirkan untuk mencegah dan mengurangkan kesan ketidakupayaan terhadap perkembangan kanak-kanak itu. Seterusnya ialah ujian APGAR, Activity, Pulse, Grimace, Appearance and Respiration. Intervensi perubatan ini normal dan prosedur ini biasanya dilakukan ke atas bayi sejurus 1 hingga 2 minit selepas bayi itu dilahirkan. Seterusnya membuat penilaian ke atas keadaan fizikal bayi itu untuk mengenal pasti sekiranya bayi itu memerlukan rawatan tambahan ataupun penjagaan susulan yang lebih terperinci ke atas bayi yang telah mempunyai risiko mengalami kelainan upaya. Biasanya dilakukan ke atas bayi sebanyak 2 kali, iaitu seminit selepas dilahirkan dan sekali lagi selepas 5 minit kelahiran. Saya serahkan kepada sahabat saya yang seterusnya. Hai, nama saya Wishaini Ana Perempuan N. Muradi. Okey, sekarang saya nak terangkan jadual skor ujian APGAR. Terdapat 5 tanda. Yang first adalah warna kulit. Jika bayi berwarna biru atau pucat, skornya yang diperoleh adalah kosong. Jika biru di hujung kaki, tangan tetapi badan berwarna merah jambu, skornya adalah 1. Dan jika keseluruhan badan berwarna merah jambu, skornya adalah 2. Tanda yang kedua adalah kadar pernafasan. Jika bayi tidak bernafas, skornya ialah kosong. Bernafas tapi perlahan, skornya adalah 1. Dan bayi terus bernafas, maka skornya adalah 2. Tanda yang ketiga adalah degupan jantung. Jika tiada degupan, skornya adalah kosong. Degupan jantung yang perlahan iaitu kurang daripada 100 per minit adalah skornya adalah 1. Dan degupan yang lebih daripada 100 per minit adalah skornya adalah 2. Tanda keempat adalah otot. Bayi yang lembik, skornya adalah kosong. Sekiranya ada gerakan di hujung kaki tetapi badannya lembik, skornya adalah 1. Jika bayi menangis, kaki dan tangan bergerak aktif, maka skornya adalah 2. Tanda yang kelima adalah tindak balas terhadap tiub. Bayi yang baru lahir dipenuhi dengan air, so doktor akan menyedot hidung atau mulut bayi menggunakan tiub. Bayi diam disedot, skornya adalah kosong. Jika bayi menunjukkan mimik muka, maka skornya adalah 1. Jika bayi batuk ataupun bersin, skornya adalah 2. Okey, seterusnya imunisasi. Imunisasi adalah proses memberi vaksin kepada bayi untuk mencegah penyakit yang berjangkit. Imunisasi ini diberi secara suntikan atau melalui mulut. Seterusnya, saya serahkan kepada kawan saya. Hai, saya Pavitra Tamiselvan. Saya akan menerangkan tentang 6 jenis imunisasi iaitu difteria, toksi yang dikeluarkan oleh bakteria disebabkan oleh saluran pernafasan yang tersumbat. Kedua, pertusis, ia akan menyebabkan batuk dan kekurangan oksigen ke otak. Ketiga, tetanus, keracunan bakteria yang menyebabkan kekejalan pada otot-otot badan dan keupayaan membuka rahang. Ketiga, polio. Polio pula virus ini boleh menyebabkan jangkitan kepada otak dan kecacatan kekal pada otot kaki. TB pula menyebabkan jangkitan yang serius pada radang paru-paru dan terus merebak kepada organ yang lain. Rebula merebak di kalangan manusia. Ibu hamil terutamanya kehamilan pagi 3 bulan yang pertama dan boleh menyebabkan bayi mengalami kecacatan pada otak. Seterusnya, strategi intervensi peringkat lahir hingga 3 tahun ada 3 kaedah. Yang pertama, rancangan perkhidmatan keluarga individu. Kedua, program di hospital. Ketiga, program di rumah. Seterusnya, rakan saya akan menerangkan tentang rancangan perkhidmatan keluarga individu hingga ke program di rumah.
Okay, baiklah. Rancangan perkhidmatan keluarga individu ini adalah dokumen yang ditulis bagi setiap keluarga yang mempunyai anak berkeperluan khas. Dibuat oleh ibu bapa dengan bantuan seorang penyelaras perkhidmatan. Ibu bapa menentukan siapa pihak yang terlibat dalam RPKI ini. Contohnya, guru, juruterapi, ahli keluarga, jiran-jiran dan pakar atau doktor tertentu. Seterusnya, ibu bapa dan pihak yang terlibat akan berkongsi maklumat yang penting meliputi laporan perubatan, buku bayi dan kanak-kanak, carta perkembangan kanak-kanak. Seterusnya, ibu bapa dan pihak tersebut akan mengadakan sesi penceritaan dan soal jawab yang berkaitan dengan perkembangan kanak-kanak tersebut. Okey, seterusnya kita pergi kepada program di hospital di mana pihak hospital menyediakan perkhidmatan ataupun rawatan kepada kanak-kanak berkeperluan khas. Contohnya, perkembangan yang diberikan kepada 3 tingkat pencegahan. Yang pertama ialah pencegahan utama, iaitu dengan promosi kesihatan dan perlindungan spesifik. Yang kedua, pencegahan sekunder seperti mengadakan diagnosis awal dan rawatan segera dilakukan. Yang ketiga, pencegahan tertiari, iaitu pencegahan ketidakupayaan dan pemeliharaan. Contohnya, pencegahan dan kawalan masalah penglihatan dengan memperkembangkan pemeriksaan ke peringkat prasekolah dan taska. Tujuan program di hospital ini adalah untuk membantu kanak-kanak berkeperluan khas agar lebih sihat untuk mengelakkan mereka daripada mengalami gangguan dalam perkembangan kognitif yang berkaitan dengan perkembangan otak mereka. Seterusnya kita pergi kepada program di rumah di mana dia menawarkan perkhidmatan secara bersepadu ataupun komprehensif. Contohnya, pihak KKM menyediakan garis panduan untuk mengendali kesihatan dan memberi latihan pengurusan anak berkeperluan khas semasa di rumah, di mana pihak pengendali kesihatan akan datang ke rumah keluarga yang mempunyai anak berkeperluan khas untuk memberi tunjuk ajar yang betul mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. Contohnya, perkhidmatan yang diberikan dari rumah adalah melalui program rehabiliti dan program latihan di rumah mereka. Tujuannya di sini adalah untuk membantu ibu bapa untuk mendapatkan maklumat yang lebih mudah dan menjadi tempat rujukan kepada ibu bapa supaya dapat mengurangkan bebanan yang dialami oleh mereka. Okey, itu sahaja perkongsian daripada saya untuk program di hospital dan program di rumah.